السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Muslimin muslimat, tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah kerana kita berpeluang sekali lagi untuk mengadakan kuliah ataupun kelas pada malam ini. Walaupun kita tak sempat nak buat hebahan kerana saya tak boleh jamin tak ada urusan petang tadi, sebab itu kita tak boleh announce kata ada, sebab saya berasa macam tak sempat nak hadir. Tapi tengok kita adjust tu macam sempat. Alhamdulillah kita adakan kelas kita. Sebab itu sebahagian yang tertanya-tanya tu dia tak dapat maklumat lah, pasal saya takut kita beritahu ada, dia tengok kita tak dapat sempat sampai. Baik, walau bagaimanapun tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sambung balik perbincangan kita berkaitan dengan ruh. Dalam kuliah yang lepas kita ada cerita sikit tentang ruh. Kita ada episod yang kedua, cerita tentang ruh, yang mana dalam kuliah yang lepas, kalau tuan-tuan masih ingat, kita bincang tentang ruh telah ditempatkan oleh Allah Azza wa Jal di alam barzakh, yang mana ruh-ruh orang-orang yang beriman dan beramal dikumpulkan setempat. Sebaliknya, ruh-ruh orang-orang yang tidak beriman daripada kalangan orang-orang kafir dan juga orang-orang yang tidak melakukan amal daripada kalangan orang-orang fasik, mereka dikumpulkan setempat. Dia tak bersama, tak bersatu. Sebab itu kita baca hadis ketika mana ruh yang baru sampai ditanya oleh ruh-ruh yang sudah lama berada di alam barzakh. Mereka bertanya tentang fulan di kalangan saudara yang mereka kenal. Mereka bertanya kepada orang yang baru sampai tadi. Kita juga dengar dalam hadis di mana Nabi SAW menceritakan sambutan yang diberikan oleh ruh ketika mana datangnya saudara yang baru, seperti mana mereka menyambut orang yang baru balik daripada suatu permusafiran yang jauh. Jadi mereka ini adalah daripada kalangan ruh-ruh yang awal, yang meninggal dunia dahulu. Kemudian bila sampai ruh baru, mereka bergembira menyambut kedatangan dan ketibaan roh tersebut. Dalam hadis yang kita baca dalam kuliah yang lepas. Kemudian mereka bertanya, bagaimana keadaan fulan bin fulan? Bagaimana keadaan tentang kawan ni dan sebagainya? Kemudian dikatakan, biarkan dia berehat sebentar, kerana dia baru melepaskan kepenatan dan kelelahan dunia. Dia baru sahaja berpisah dengan kesedihan dunia, kepenatan dunia. Kemudian jawapan yang diberi kepada roh-roh yang sudah lama ni, bila dia tanya tentang, mungkin tentang anak dia, mungkin tentang isteri dia, mungkin tentang keluarga dia, suami dia, kawan-kawan dia, dia kata roh-roh ini telah lebih awal meninggal dunia sebelum daripada dia. Dia kata orang yang mereka tanya itu telah meninggal dahulu. Maka ketahuilah oleh roh-roh tadi ni bahawa orang yang dimaksudkan itu
tidak berada di kalangan orang-orang yang beriman. Tidak berada bersama dengan arwah, ruh-ruh orang yang beriman. Mereka berada di suatu tempat disibukkan dengan azab dan siksaan. Jadi ini gambaran yang kita sebut dalam kuliah yang lepas. InsyaAllah dalam kuliah kali ini kita akan sambung apa yang disebut berkaitan dengan ruh ni. Berkata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, kata dia, waqila hadha inda khuruji ruhihi wassu'udil malaikati والصعود الملائكة بها إلى السماء الدنيا فلا يفتح لها فيرمى بها إلى الأرض كما في حديث البراء وقد ذكرناه في تذكرة. Itu kata Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab dia Al-Jami' li Ahkamil Quran, tafsir Al-Imam Al-Qurtubi. Dia kata ruh apabila keluar inda khuruj ruhihi, apabila ruh ni keluar daripada jasad, wasu'udil malaikah, dibawa naik, sa'ada, dibawa naik ke langit, ila sama'id dunya, dibawa roh itu naik ke langit dunia. Fala yuftahu laha, tetapi malangnya pintu langit tidak dibukakan untuk roh tersebut. Kalau kita tengok dalam hadis Al-Barra ibn Azib, dinyatakan roh ini daripada kalangan fujjar, orang yang berdosa. Ingat tak lagi? Bila naik ke langit yang pertama, malaikat yang jaga, yang bertugas di langit yang pertama, dia buat apa? Dia tanya. Masa naik tu dah busuk. Kalau kita nak ulang balik panjang lah, tapi kita peringat pilah sikit-sikit. Ketika roh keluar, disambut oleh malaikat yang busuk, hitam, bawa kain kafan daripada neraka, balut roh ni, roh yang keluar ni balut, dibawa naik ke langit yang pertama. Bila sampai kepada langit yang pertama, malaikat yang jaga tu tanya, siapa dia ni? Dalam bahasa Melayu dia kata, siapakah gerangannya? Kerana apa? Kerana mayat ini busuk, roh ini busuk. Siapa dia ni? Hang bawa mai siapa ni? Tak buka lagi. Kemudian disebut dengan nama yang paling buruk, sebutan yang paling buruk, gelaran yang paling buruk. Ahli maksiat, kaki maksiat, dia ni apa semua, malaikat tak kenal dan tak buka. Dalam hadis Al-Barra ibn Azib, tak buka, tak naik ke langit yang pertama. Berbeza dengan hadis yang cerita tentang roh orang yang beriman tadi. Dibalut dengan kain daripada syurga, diletakkan wangian. Bila naik ke langit yang pertama, bila ditanya siapa, malaikat kenal, dibukakan pintu langit. Tuan-tuan, apabila tak dibukakan pintu langit, apa dia? Tak boleh lepas pintu langit yang pertama. Fayurma biha ilal ard, maka rohnya dilempar, rama, dicampak ke tanah, ilal ard, ke bumi, dicampak roh tersebut ke bumi.
seperti mana yang disebut di dalam hadis Al-Barra ibn Azib. Ini perjalanan ruh yang kita dah baca dalam hadis yang panjang dulu ni, bermula daripada roh keluar tu. Kan? Sebab itu kita selalu buat perbandingan. Kalau jasad dimandikan, dikafankan, disalatkan, dikebumikan, tapi ke mana perginya roh? Sebab itu kita kata roh tadi ni dia berpindah alam, daripada alam dunia kepada alam barzakh sebelum dibangkitkan untuk alam yang terakhir. Ini ialah perjalanan yang akan ditempuh oleh setiap manusia yang hidup. Kita tak kekal di alam dunia, tak kekal di alam barzakh, tetapi kita akan kekal di alam akhirat. Alam yang terakhir yang kita akan dibangkitkan esok ialah alam yang disebut dengan alam akhirah. Alam yang terakhir, yang mana di situlah kita akan mendapat perhitungan di atas apa yang kita lakukan. Nampak? Jadi tuan-tuan, yang kita bicarakan ini sekarang ialah roh yang dicampak daripada langit yang pertama ilal ard, ke dunia atau ke bumi. Ke mana dia diletakkan? Di mana dia ditempatkan? Ini persoalan yang patut kita semua ketahui. Di mana letak duduknya roh-roh ini? Maka kalau kita tengok di dalam Al-Quran, seperti yang dinyatakan di dalam hadis Al-Barra ibn Azib, diletakkan roh itu di Sijjin. Di mana? Sijjin. Tuan-tuan bisa dengar? Ada teringin nak pergi? Ada cita-cita? Ada hasrat? Ada keinginan nak pergi? Tak payahlah. Minta Allah lindung. Sijjin. Sijjin. Sijjin ni sijnun. Dalam bahasa Arab kalau sebut sijnun, jail, penjara. Penjara. Jail. Sijnun. Tempat kita kurung orang. Kan? Sebab itu dunia ini sijnun, penjara untuk orang-orang yang beriman. Sebab itu bukan semua benda. Tuan-tuan, apa maksud kita duduk dalam penjara? Mudah ya. Penjara ialah tempat yang kita terkongkong, terkurung, terikat. Kita tak boleh bebas. Nabi kata ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu ialah penjara. Dunia yang kita duduk ni, yang kita berada di alam ini, yang kita berada hakikat ketika ini, penjara. Situ ada benda kita nak makan tak boleh, ada benda kita nak buat tak boleh, ada benda kita nak cakap tak boleh. Tak bebas lah. Situ ada perkara-perkara yang dilarang. Bila yang kita betul-betul free, bebas, insya-Allah dalam kuliah minggu depan kita akan sebut tajuk, kita akan balik kepada tajuk syurga kita. Syurga esok tuan-tuan, sabar sat. Banyak benda yang kita terpaksa tahan, terpaksa lupakan, terpaksa apa dia ni tak boleh buat lah. Dalam masa mudahnya tak boleh buat. Bila yang tuan-tuan nak boleh buat semua tu, nanti tuan-tuan masuk dalam syurga. Di dalam syurga, saya sebut sikit, tidak ada perkara yang dilarang, ditegah, diharamkan tuan-tuan buat. Tuan-tuan teringin lagu mana pun, semua boleh buat belaka. Tak payah duk tanya. Kalau tanya, saya jenuh nak jawab. Pasal tuan-tuan punya teringin dengan saya punya teringin bukan sama. Ada yang teringin kok nu, ada yang teringin kok ni. Kan? Bak makan saja pun macam-macam. Teringin nak makan gajah, teringin nak makan bewok, teringin nak makan siput babi. Kan? Macam-macam dia teringin. Kita kata tak boleh.
Kan? Ada yang teringin nak makan boya. Macam-macam. Tak boleh. Kan? Tapi dalam syurga tidak ada haram, semuanya halalan. Bukan sahaja dalam soal makan minum, dalam soal kehidupan, dalam soal hubungan, dalam soal syahwat, semuanya dihalalkan, diizinkan, dibenarkan. Tuan-tuan boleh buat apa nak buat. Yang tu yang kalau tuan-tuan pi tang mana-mana yang boleh buat macam-macam tu, tuan-tuan akan kata apa? Syurga betul. Betul ya? Pi tang tu semua boleh buat kan? Syurga betul. Memang syurga memang boleh buat macam-macam. Cuma hang syurga awal, siapa yang syurga awal, perasan tak syurga dah. Tapi saya nak sebut itu. Sebab itu jiwa orang beriman, jiwa yang terkongkong, jiwa yang terkurung. Sebab ada larangan. Perkataan yang dia nak ucap, dia kena pilih. Perbuatan yang dia nak buat, dia kena tengok apa yang boleh, apa yang tak boleh. Susah. Ada peraturan. Sebab itu kalau kita masuk dalam syurga esok, tak ada. Bukan setakat tak ada larangan ni. Larangan akan duduk sekali dengan apa? Tuan-tuan, larangan akan duduk dengan suruhan. Betul tak? The do and the don'ts. Benda yang kita kena buat dengan benda yang kita tak boleh buat. Perkara al-ma'murat, perkara yang disuruh. Allah Ta'ala suruh, perintahkan, hak ni kena buat, hak ni tak boleh buat. Dunia itu cerita dia. Tapi bila kita jejak kaki, melangkah masuk ke dalam syurga Allah, bukan sahaja tak ada larangan, semua larangan itu diangkat, suruhan juga tak ada. Faham suruhan? Mayang lohok, mayang asak, puasa bulan Ramadan, pi buat haji, bayar zakat, tutup aurat, semua hak yang suruh tu tak ada. Tapi orang kita lagu tu lah tabiatnya, bila disuruh dia tak mau buat, bila tak boleh buat, itu yang dia celapak nak buat. Tabiat dia lagu tu dah. Di dunia pun masa orang suruh, masa boleh buat, ada masa siapa pun tak kelapak nak buat. Siapa pun tak teringin nak buat, siapa pun tak ada tak ada keinginan nak buat. Tapi bila dah tertutup, putus kehidupan ni, dia semua nak tergedik-gedik nak buat lah. Itu yang Quran cerita, laula akhartani ila ajalin qarib. Kan? Banyak. Kalaulah boleh, farji'na ila na'ba. Walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami' farji'na na'mal salihah. Tu yang semua laula akhartani. Kalau boleh bagi tempoh, tangguh saat. Apa dia lagi? Farji'na na'mal salihah. Kalau boleh hantar kami balik. Semua ini selepas masa telah tamat. Dan kita pun macam tu lah juga tu tak. Apa-apa peluang pun masa orang bagi tempoh, diskaun ke, apa permohonan ke apa, semua ni kita akan buat lepas ditutup. Lah umur masa tutup, masa habis dah apa semua, kita lah nak mohon lah apa semua, dia nak teringat apa semua masa tu lah. Tabiatnya begitu. Baik, bila tuan-tuan masuk dalam syurga, kita cerita sikit. Tapi ni kuliah nak detailnya minggu depan lah insyaAllah. Bila tuan-tuan masuk dalam syurga, tuan-tuan tak disuruh buat apa-apa. Sembayang tak gaduh, apa semua tak gaduh. Lepas tu apa yang tuan-tuan teringin nak buat, semua boleh buat. Jadi siang malam, satu lagi. Walaupun Quran dengan hadis dia guna perkataan siang dan malam, dia kata zikir pada waktu pagi dan petang. Saya nak ingatkan tuan-tuan, tidak ada siang dan malam di dalam syurga. Senantiasa siang. Tidak ada waktu. Tuan-tuan, tak ada waktu. Walaupun dia sebut ada pasar. Dalam syurga ada pasar hari Jumaat. Dia panggil pasar minggu.
pasar minggu, pasal dia seminggu sekali. Tapi dalam syurga ni dia tak ada time. Dia tak ada kiraan hari, tak ada kiraan bulan, tak ada kiraan tahun. Tuan-tuan akan hidup dalam keadaan tak ada masa. Boleh bayang tak? Tak terikat dengan masa. Kalau terikat dengan masa, dia bukan syurga lah. Wih, tak ada nak malam lah ni. Kan? Dia kata, bila kita nak minum, tak ada nak malam lah ni. Sembang-sembang, nak subuh dah ni. No. Dalam syurga tak ada. Dalam syurga tak ada siang, tak ada siang, tak ada malam. Tunya senantiasa cerah. Man, senantiasa hidup ini apa? Hidup. Tu dalam syurga. Jadi kita tengok. Cuma Allah Azza wa Jal ilhamkan kepada orang yang masuk syurga ni sebagai tanda, bukan suruh, bukan perintahkan tak, tapi memberikan suatu apa? Petunjuk untuk kita bila masuk syurga kita buat apa? Semayang tak gaduh, baca Quran tak gaduh. Amboi nak baca sangat, di dunia tak mau baca, di syurga tanya, di syurga esok boleh baca Quran ni? Baca siap-siap di dunia. Semua tak gaduh, tak ada. Satu Quran ni hudan linnas, petunjuk kepada manusia di dunia. Di syurga tak ada. Sebab tak ada lagi hukum hakam. Dalam syurga tak ada hukum hakam. Nak hukum hakam apa? Semua benda boleh buat. Allah mengilhamkan apa? Allah memberikan ilham apa dia? Untuk kita bertasbih dan bertakbir. Dalam syurga tentu hanya buat dua tu ya. Subhanallah, Allahu Akbar. Itu sahaja. Subhanallah, Allahu Akbar. Pasal apa? Setiap kali dapat nikmat, setiap kali dapat keseronokan, subhanallah, Allahu Akbar, subhanallah. Itu sahaja yang menjadi sebutan, ulangan, ucapan, zikir ahli syurga. Itu pun kalau tak baca tak berdosa. Nak berdosa apa dah? Tuan-tuan, ni kena bagi faham elok. Kalau masuk syurga tak keluar dah, tahu tak? Dia kata kita duduk dalam syurga pun kena jaga elok-elok. Mana tahu terpelantin keluar pula. Yang terpelantin ni Nabi Adam punya cerita dulu ya. Tuan-tuan, bila masuk dalam syurga, tuan-tuan akan khalidina fiha, kekal. Tuan-tuan jangan duk bayang pula, aku nak kena jaga orang tertib juga ni, perangai Nabi elok sikit ni, sekejap lagi Tuhan marah lagi, pelanting keluar aku. Naya nak masuk balik ke mana pula? Tak ada. Orang yang dalam neraka, ini semua ulangan ni. Orang yang dalam neraka, dia akan masuk ke dalam syurga. Tapi orang yang di dalam syurga, dia tidak akan keluar ke dalam neraka. No. Once sekali kita masuk untuk selama-lamanya. Dan kita sekarang ni tuan-tuan sedang berusaha untuk balik ke tempat asal kejadian kita di dalam syurga. Asal tuan-tuan dan saya ni syurga. Sebab kita nak usaha nak balik di tempat asal kita. Sebab itu tuan-tuan boleh dapat tak bayangan gambaran syurga tu macam mana? Tuan-tuan masuk dalam tu, tuan-tuan buat apa pun tak ada salah. Di dalam syurga hanya ada halal, betul, tidak ada haram, tidak ada salah. Kekallah tuan-tuan di dalam keseronokan itu. Bukan takat apa dia ni mengantuk lah, letih pun tak. Mengantuk tak, letih pun tak. Apatah lagi nak lena. Punya seronoknya di dalam syurga. Baik, hadirin mukminin, kita sambung sikit. Setelah roh itu dicampak, fayurma biha ilal ard. Dia pergi mana?
dia pergi ke Sijjin. Seperti mana Allah Azza wa Jal menyebut di dalam surah Al-Mutaffifin pada ayat nombor 7. Balik pergi tengok. Ayat nombor 7 Allah menyebut bahawa sesungguhnya mereka yang melakukan kejahatan fujar, kalla, sekali-kali jangan mereka melakukan perbuatan yang salah itu. Inna kitab, sesungguhnya kitab. Kitab apa ni? Catatan amalan perbuatan al-fujar, fajir, orang-orang yang jahat. Fajir ni orang-orang yang jahat, yang melakukan dosa. Di mana catatan orang-orang yang jahat, orang-orang yang fajir ni di mana? Quran kata lafi sijjin, sesungguhnya berada di dalam sijjin. Sijjin ni apa dia? Kita tengok. Kata Al-Imam Ibn Kathir, rahimahullahu ta'ala, was-sahihu an sijjinan ma'khudhun min as-sijn wa huwa ad-dhiq fa innal makhluqat kullu ma tasafala minha daqa wa kullu ma ta'ala minha ittasa fa innal aflak as-sab'ata kullun wahid minha awsa' wa a'la min alladhi dunah wa kadzalika al-ardun kullu wahidatin awsa' min allati dunaha hatta yantahiya as-suhul al-mutlaq wal mahallu al-adyaq ila al-markazi fil wasat al-ard as-sabi'ah. Tu dia bagi maksud as-sijn. Apa dia kata Ibn Kathir? Perkataan sijn diambil daripada perkataan as-sajn. Sijjin tu mari daripada perkataan as-sajn. Apa dia? Iaitu asal maksudnya tempat yang sempit. Daiq, daqa, tempat yang sempit. Jadi sijjin daripada perkataan as-sajn, penjara, dia membawa maksud tempat yang sempit. Pasal itu dia kata perkataan daq tadi ni, daiq, sempit. Kerana dia kata apa? Okey, tuan-tuan, secara tabiatnya bila kita masuk ke dalam, dia kuih luih ke? Dia kuih sempit. Kuih sempit. Pasal itu dia kata tu. Sebab sijjin lawan dia apa dia? Illiyin. Tuan-tuan, bagi ketahuan ni elok, nama duduk tang mana? Sijjin ke illiyin? Tak tentu lagi. Buat saja. Ya, nanti dia keluar list sijjin ke illiyin. Tapi dia kata setiap makhlukat, setiap makhluk yang rendah, lebih rendah akan menjadi lebih kecil, lebih sempit, lebih gelap berbanding yang lebih atas. Pasal itu neraka yang paling bawah, paling hangat, paling hitam, paling busuk, paling sempit, yang akan dihuni oleh golongan munafik. Tu dia kata. Baik. Kemudian dia semua dia kata lagi, semua dari 7 lapisan langit lebih luas dan lebih tinggi daripada apa yang berada di bawah. Maksudnya apa dia? Tadi dia kata apa? Dia lempak pergi ke bawah.
Lempak pi ke bawah ni maksudnya ke bumi. Sebab itu setiap lapisan yang di atas akan lebih luas daripada apa? Sufla. A'la, sufla. A'la atas, sufla bawah. Okey? Jadi sehinggalah sampai kepada lapisan bumi yang ketujuh, yang paling sempit, yang berada di bawah. Jadi as-sijin ni apa dia? Lapisan bumi yang paling bawah, lapisan yang ketujuh. Jadi yang paling sempit, duduk di situ, terkurung di situ, kata Ibn Kathir. Jadi as-sijin ni ialah lapisan, peringkat, kedudukan yang paling bawah, bumi yang ketujuh, yang paling sempit. Tabiatnya macam tu lah. Dia akan kuih sempit, kuih sempit, kuih sempit, kuih sempit. Satu luih, dua lagi sempit, tiga lagi sempit, empat lagi sempit, empat akan lagi sempit daripada tiga, lima akan lagi sempit daripada empat, tujuh yang paling sempit. Itu kata Ibn Kathir. Kata Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari, dia kata apa? Wahiyal ardu as-sabi'atu as-sufla. Yang dikatakan dengan as-sijin ialah bumi yang paling bawah pada kedudukan yang kelapisan ketujuh. Tengok, wahiyal ardu as-sabi'ah as-sufla. Lapisan bumi yang bawah, sufla tu yang ketujuh. Dia ada 7 lapis langit dan dia ada 7 lapis bumi. Jadi sijin ni yang paling bawah. Sijin ni siapa yang pergi duduk di situ? Roh-roh yang busuk dan buruk tadilah, yang jahat tadi ni. Pasal itu dia tak bersama dengan roh orang-orang yang beriman tadi ni. Dia terpisah. Baik. Macam kita kata tadi, lawan kepada sijin ialah illiyin. Illiyin ni pula apa dia? Kata Al-Imam Ibn Kathir, kalau sijin lapisan yang ke bawah, yang paling rendah, yang ketujuh, illiyin ni apa? Wadh-dhahir anna illiyina ma'khudhun minal ulu. Perkataan illiyin asalnya ala, atas. Sebab itu kalau tuan-tuan baca dan tuan-tuan ingat balik yang kita mengajak dulu, neraka duduk di mana? Bawah lah. Jangan jawab atas. Kalau jawab atas, ada lah can nak masuk tu. Neraka duduk di bawah titian sirat. Neraka ni duduk di bawah titi sirat. Titian sirat. Kan? Dalam dunia ni banyak titian kasih. Titian yang kita akan jumpa titian sirat. Tak tahulah namanya titi, tapi macam mana nak imagine, nak bayangkan tuan-tuan, saya pun tak boleh nak cerita. Tapi titian sirat ni di bawahnya neraka. Dan syurga ni di atas. Sebab itu bila ahli syurga nak pergi cari rakan-rakan mereka yang tak dijumpai di dalam syurga, mereka pergi tengok di bawah. Pasal syurga duduk atas, neraka duduk bawah. Jadi yang duduk dalam neraka ni, bila dia tengok ke atas, dia nampak rakan-rakan dia yang dia kata kita dulu kan kenal, dia memperkenalkan diri dia. Itu dia punya floor dia, atas bawah. Dia kata wadh-dhahir anna illiyin ma'khudhun minal ulu wa kullama 'ala asy-syai' wartafa' 'azuma wattasa'. Illiyin ni ialah kedudukan yang paling tinggi. Dan dia kata secara tabiatnya, kalau tadi makin rendah makin sempit, yang ni
Wa kullama 'ala syai' wartafa'a, bila semakin naik dan semakin tinggi, 'azuma wattasa'a. 'Azuma wattasa'a, dia semakin besar dan semakin luas. Ini diletaknya roh-roh orang yang beriman. Ini sudah dipisahkan ni masa di alam barzakh. Sebab itu Allah Azza wa Jalla bila naik ke langit yang pertama, lepas naik ke langit yang kedua hingga langit yang ketujuh, Allah kata daripada tanah kami ciptakan dia, ke tanah kami kembalikan dia. Ini hakikat kita, kan? Muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Saya sambung sikit. Sebagai penutup pada kuliah kita malam ini, apa dia tuan-tuan? Okey. Kalau kita tengok apa yang kita akan lalui setelah kita berada di alam barzakh. Ni kita cerita yang Iliyin, yang berjaya melepasi fitnah kubur. Kita dah sebut tentang fitnah kubur ni. Kalau tuan-tuan tengok ada live kita di Masjid Muhammadiyah Gua Gajah, kita cerita tentang fitnah kubur, yakni soal kubur sebelum datangnya azab kubur. Dia dua benda berbeza, fitnah dengan azab, dia tak sama. Mana dulu? Fitnah dulu, yang mana tuan-tuan semua sebut munkar dan nakir. Dalam hadis tu dia kata dua malaikat yang kebiru-biruan, kehitam-hitaman, datang dalam keadaan yang bengis bertanya kepada si mati. Ini berlaku di alam barzakh, di alam kubur. Pasal itu kita kata walaupun satu orang tu mati tak berkubur, bukan bermakna dia selamat. Satu orang pergi ke laut hilang, tak ada kubur, lega kawan kita. Awak selamat dia. Malaikat tak tanya sebab tak ada kubur. Dia duk ingat kot lepas masuk tu ambil nombor register apa semua, baru tanya. Kalau hak yang jenis mati tak bertanda ni, orang kata mati tak bernisan, mati tak tahu pergi mana ni, selamat. Kan? Pasal orang kita ni kadang-kadang akal dia jenuh lah. Macam kita cerita geng apa, bukan Islam lah kan. Mereka tak tahulah, mereka cerita betul tak betul tak tahulah, tapi mereka kalau boleh nak tanam tengah hari, waktu malaikat lunch. Malaikat mereka lah, bukan malaikat pahaman kita ni. Mereka pun sebut angel juga, malaikat. Mereka pun ada malaikat juga lah, bahasa mereka, pahaman mereka. Waktu tengah hari. Pasal tengah hari malaikat pun lunch juga, off juga. Cuma kita tak tahulah hari Jumaat tu sampai pukul apa. Ya, tak bilang. Jadi kita pergi cepat-cepat. Pasal mereka ni agama bila akal, agama bila dibina guna akal, memang akan jadi pelik lah. Sebab itu sebahagian ajaran dia letak cermin depan rumah. Bila kita tanya pasal apa letak cermin, dia kata cermin ni nak bagi hantu tak masuk. Apa kaitan hantu dengan cermin? Sebab bila dia mari, kan hantu muka dia tak elok, dia tengok cermin, dia terkejut. Bila dia terkejut, dia lari. Sebenarnya tu dia. Tak apalah kan, benda tak ada dalil, benda agama reka, kata lagu mana bukan siapa nak boleh bantah kan. Baik, cuma kita ni penisbahan alam kubur itu hanyalah pada sebutan. Tapi bila satu orang mati, di mana pun jasad dia, roh dia tetap akan kembali ke alam barzakh. Itu keimanan kita. Dia pergi mana pun tak berkubur, tak ada tanda, tetap soal jawab ada. Mati ya bermula soal jawab. Kan? Nampak? Kalau tuan-tuan tengok dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut,
daripada Abu Sa'id Al-Khudri, idza wudi'atil janazah fahtamalaha ar-rijalu ala a'nakihim. Nampak? Apabila jenazah itu diletakkan di dalam usungan dia, fahtamalaha ar-rijalu, kemudian diusung jenazah tu, angkat letak atas pengusung tu, fahtamalaha ar-rijal, diusunglah oleh lelaki-lelaki ni, ala a'nakihim, di atas bahu mereka. Kan kita usung atas bahu kan, kita usung. Fa in kanat salihatan qalat, jika roh orang tersebut yang diusung itu daripada kalangan orang yang saleh, dia akan berkata, roh tu. Pasal tu benda ni kita tak dengar tau. Pasal apa? Tuan-tuan nak dengar macam mana? Kalau tuan-tuan dengar, apa maksud dia? Sekarang roh tu duduk alam mana? Barzah, tuan-tuan. Alam dunia. Kalau tuan-tuan dengar juga roh cakap, tuan-tuan, alam barzah juga. Dia kata aku tak dengar. Alhamdulillah tak dengar. Artinya hang duduk alam dunia lagi. Tapi kalau hang boleh dengar, artinya hang pun satu alam dengan dia. Nampak? Qalat, berkatalah roh tadi ni, kan? Jenazah tadi ni, roh tadi. Qaddimuni. Kan? Dia sebut ketika diusung ni, maksudnya belum sampai ke kubur ni, dia dah sebut segerakan. Nampak tuan? Wa in kanat ghaira salihah, kalaulah roh tadi ni yang tak beriman. Ni tuan-tuan bukan sembang kita kedai kopi ni, bukan tuan-tuan hak jenis cakap baik-baik tu, tak. Kalau dia tak beriman, ya wailaha aina tadhhabuna biha, dia akan sebut apa? Aduhai, ya, seruanlah. Wailaha, celaka. Wail, celakalah, dia kata. Aina tadhhabuna biha, kemanakah dia nak membawa roh aku ni? Dia tahu tak? Dia tahu tuan-tuan, tapi dia maki, mencela diri dia sendiri. Semua mendengar suara roh tadi kecuali manusia. Kalau mereka dengar, kata Nabi, la sa'iqa, mereka akan jatuh pengsan. Hadis Bukhari. Hadis yang saya baca tadi ada dalam Sahih Bukhari. Nampak? Azan dulu. Sekejap lagi kita buat kesimpulan daripada kuliah ini. Wallahu ta'ala a'lam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله
Okey, kesimpulannya bila kita duduk di alam barzakh atau kita sebut alam kubur. Sebab itu tuan-tuan, kita tak boleh bila kita sebut pertama tuan-tuan, bila kita sebut kubur ni, tuan-tuan jangan imagine lubang kubur tu. Itu adalah tempat kita menyimpan jasad. Pasal apa kita kena tanam? Pasal nak memelihara kehormatan. Sebab itu kita wajib tanam. Termasuk juga mayat orang bukan Islam, kita juga wajib tanam. Sebab memelihara kehormatan dia sebagai manusia. Tak boleh kita biar duk maput berjalan, tak boleh. Kalau tak ada orang urus, kita bertanggungjawab untuk urus. Pasal itu cara yang paling hormat. Tuan-tuan, mayat ni kita tak boleh buat lebih kurang walaupun dia dah mati. Pasal ada hadis Nabi kata apa? Sesiapa yang mematahkan tulang mayat itu, sama seperti dia melakukan perbuatan itu ketika kawan tu hidup. Pasal itu kita mandi elok-elok, ini dia tonyoh, kepok macam geram tu, bergusti tu. Tak boleh, dia kena buat elok-elok, gosok pelan-pelan, juruh yang elok-elok, kena hormat kerana dia adalah manusia. Walaupun dia dah mati. Sebab itu kita kena urus dengan cara yang terbaik. Seelok-eloknya. Paling afdal. Ulama' dah susun dah. Yang paling utama dari sudut hukum untuk menguruskan jenazah ni, ahli keluarga yang ada ilmu lah. Anak berapa? 12. Setahun seorang. Sakat. Cucu 12 kali 6. Satu orang anak buat main pula 6. 12 kali 6 apa? 72. 72 campur 12. Berapa? 72 campur 12. 84. Tak termasuk lagi 2 pupu, 3 pupu, 4 pupu, mak menakan, pak menakan. Siapa seorang tak boleh pergi mandi? Tu imam hok sakit lutut tu lah juga pergi mandi. 84 orang punya anak cucu, seorang pun tak pergi mandi. Punya ramai kaum keluarga, siapa pun tak boleh mandi. Teruk kamu ni semua. Patut kita lah mandi. Uruskan sendiri. Bagi yang lelaki perempuan lah. Yang laki-laki urus laki, perempuan urus perempuan. Maka sebab itu, sebab tuan-tuan, kita ihsan pada mayat tu. Okey, baik. Jadi bila kita tanam dia, alam yang dia duduk tu alam barzakh. So dia akan menikmati segala keseronokan, kesenangan dan kenikmatan. Enjoy. Duduk dalam alam kubur ni, kalau kata okey, memang selamatlah. Seperti mana di dalam hadis Abdullah ibnu Umar, hadis yang terakhir malam ni, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Tuan-tuan, kadang-kadang kita memang sedih. Memang kita rasa, siapa yang tak rasa kehilangan. Tetapi kalaulah ahli keluarga itu daripada kalangan orang yang ketika hidup ni memang dia beramal, ketika hidup dia memang rajin, bagus, memang orang saleh, tuan-tuan jangan susah hati. Memang kita sedih lah. Siapa tak sedih? Hatta Nabi pun menangis. Umar tegur Nabi menangis, sedih kehilangan keluarga. Pelik lah kalau kita kematian ahli keluarga seronok. Aku tengok hang
Seronok pelik Alhamdulillah. Aku pun duk minta lama lah ni. Kan? Nah, ini semua geng Abdul Wahid ni. Dah ada seronok. Kita sedih. Tapi tuan-tuan, Nabi kata apa? Inna ahadakum, dalam hadis Bukhari Muslim. So bila kita dengar hadis ni, kita teringat balik pada keluarga kita yang dah meninggal dunia. Harapan kita mereka termasuk daripada kalangan golongan ni lah. Cuma kita kadang-kadang tuan, bila kita tengok orang mati, kita bukan fikirlah tentang dia, tapi dua kali fikir tentang kita. Kerana orang yang kita tengok tu, yang mati tu, telah selamat, telah selesai urusan dia. Tuan-tuan macam ni ya, tuan-tuan nak masuk bilik hospital doktor, kan? Kawan tuan-tuan nombor 1, nombor 2, tuan-tuan nombor 2, masuk nombor 1, kan? Nak cek COVID ke apa ke, masuk bilik pemeriksaan, masuk. Kita duk fikir dia, duk fikir dia macam mana alam ni. Dia keluar mai, selesai, dia tak selesai lah, aku nak balik lah, Alhamdulillah. Kita pun tengok dia balik, oh lega dia keluar. Yang tak lega kita hak nak masuk ni. Ini ialah perumpamaan kepada mereka yang telah mendahului kita. Tuan-tuan kena bayangkan, mereka telah selesai. Kita yang tak tentu lagi ni, yang akan mengikuti kemudian hari ni. Sebab itu Nabi kata, inna ahadakum idza mat, apabila salah seorang daripada kamu telah meninggal, urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashi, maka akan dibuka dan ditunjukkan, dipertontonkan kepada kamu, kepada si mati tadi ni, tempat duduknya pada waktu pagi dan petang. Maksudnya di alam barzah tu dia dah buka live, dia dah tunjuk, dia dah siarkan secara langsung tempat duduk kita. In kana min ahlil jannah, sekiranya kita ni daripada kalangan ahli syurga, maksudnya kita dah tahu lah. Famin ahlil jannah, maka dia akan tunjuk tempat di dalam syurga. Dia buka. Pasal itu tuan-tuan, di dunia Tuhan tak buka. Kalau Tuhan buka, tiap-tiap tahun baru Tuhan buka sekali tunjuk neraka. Saya ingat tuan-tuan. Sekali Tuhan buka tunjuk neraka, tayangan live sempena Ma'al Hijrah tahun baru. Tengok ke langit tu dia neraka, orang duk bakar apa semua. Saya ingat tuan-tuan. Tak ada siapa lah nak pihaknya. Semua main celapak masjid lah. Penuh. Hakikatnya Tuhan sembunyi. Tuhan buka. Wa in kana min ahlin nar, sekiranya kamu, orang tersebut tu daripada ahli neraka, maka akan dibuka. Kemudian bila buka, dia tunjuk tempat tu, dia kata apa? Tuan-tuan boleh bayang, sekarang ni kita duduk alam barzakh, Tuhan tunjuk mai kat kita tempat mana kita nak duduk. Lepas tu malaikat kata apa? Hadza maq'aduka. Malaikat kata hadza maq'aduka, yang ni tempat hang, hatta yab'atsaka Allahu azza wa jal ila yaumil qiyamah. Tuhan dah sediakan ni tempat hang, esok hang bangkit, hang masuk sini. Tuan-tuan boleh bayang, satu orang macam ni lah, mudah tuan-tuan nak faham. Tuan-tuan pi ambil video bersunat yang tunjuk kerak tu, yang ada tunjuk kerak jahit apa tu, pi buka dekat cucu hok yang nak bersunat cuti sekolah ni. Dia dah ni mancak mai, Tok Wan nak tunjuk. Mancak esok nak bersunat kan, cuti sekolah bulan 2 ni, lagu ni lah dia buat. Video hok yang tunjuk, doktor tarik tu,
ramu darah tu. Saya ingat tuan-tuan, nak sampai hari dia tu, baik tuan-tuan tengok kut lari pergi ke mana. Dia panggil mental torture. Mental torture. Tuhan telah buka. You wait and see. Kan? Cuba kalau kita, anak-anak kita nak buat pergi cuti sekolah, kita nak bawa pergi Sunway Lagoon ke, tak mana-mana hak jenis main ayak tu, kita berbuka ni nanti cuti sekolah kita nak pergi sini. Dia punya syok duk terbayang-bayang tu. Demikian apa yang Tuhan layan dan buat kepada kita. Ini semua yang lalu ini, yang tempuh ni roh lah. Tajuk kita ni roh. Roh. Kan? Cuma bila tuan-tuan masuk dalam syurga nanti, roh dan jasad. Boleh? Baik tuan-tuan. Mudah-mudahan saya dan tuan-tuan tergolong daripada kalangan mereka yang diberikan rahmat dan maghfirah, keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala di atas salah, silap, dosa dan apa sahaja yang kita terlanjur melakukannya di dunia ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.